Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Hari ini kita akan lihat hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Apakah itu ubahan songsang? Ubahan songsang adalah di mana Y berubah secara songsang dengan X kuasa N bagi N sama dengan 1 atau 2 atau 3 atau 1/2 atau 1/3. Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. Ini adalah dalam hubungan ubahan. Dan Y sama dengan K bagi dengan X kuasa N. Ini adalah dalam bentuk persamaan. Dengan keadaan K ialah pemalah dan K sama dengan Y darab dengan X kuasa N. Graf Y melawan 1/X kuasa N ialah satu garis lurus yang bermula daripada asalan. Graf pertama adalah Y melawan dengan X kuasa N. Graf ini berbentuk melengkung dan graf kedua adalah Y melawan dengan 1/X kuasa N. Graf ini adalah graf garis lurus. Okey, murid-murid, sekarang mari kita lihat latih kendili 1.2b. Soalan pertama, jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. A. Tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X. Jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Jadi untuk ini, kita kena cari nilai K, di mana K adalah pemalah. Y kalau berubah secara songsang dengan X, maka Y sama dengan K bahagi dengan X. K akan jadi Y darab dengan X. Jadi di sini, kalau Y darab dengan X, kita dapat 6 darab dengan 1, kita dapat 6. Untuk yang kedua, 4 darab dengan 1/2, kita dapat 6. 3 darab dengan 2, kita dapat 6. 2 darab dengan 2/2, kita dapat 5. 1 darab dengan 3, kita dapat 3. Daripada jadual ini, kita dapati K bukan pemalah sebab nilai K adalah tidak sama pada setiap nilai Y yang darab dengan X yang diberikan. Maka, Y tidak berubah secara songsang dengan X. Soalan B, tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Dan cikgu dah kuasa 2 kan X dan tulis dalam jadual seperti di bawah. Jadi Y sama dengan K bahagi dengan X kuasa 2. Dan kita nak cari K, kita akan darab Y dengan X kuasa 2. Yang pertama ini adalah 3.6 darab dengan 1, kita dapat 3.6. Yang kedua 0.9 darab dengan 4, dapat 3.6. Dan ketiga 0.4 darab dengan 9, dapat juga 3.6. 0.225 darab dengan 16, 3.6. 0.144 darab dengan 25, kita dapat 3.6. Dan di sini semua nilai K sama dengan 3.6. Maka K adalah pemalah. Jadi Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2, di mana ini adalah Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Soalan 2, jadual di bawah menunjukkan nilai arus I dalam ampere yang mengalir melalui litar dengan nilai rintangannya R dalam ohm. Dengan melukis graf I melawan 1/R dengan menggunakan skala yang sesuai, tentukan sama ada I berubah secara songsang dengan R. Dan sini cikgu sudah menyediakan jadual yang I melawan dengan 1/R. Dan sekarang mari kita plotkan graf mengikut nilai-nilai ini. Okey, murid-murid, cikgu dah plotkan graf mengikut nilai-nilai yang kita kira tadi. Jadi, graf I melawan 1/R menunjukkan satu garis bermula daripada asalan. Maka, I berubah secara songsang dengan R.
Soalan 3, diberi bahawa G sama dengan 0.15 apabila H sama dengan 8. Ungkapkan G dalam sebutan H jika A. G berubah secara songsang dengan H. Jadi G berubah secara songsang dengan H, kita tulis sebagai G berubah secara langsung dengan 1 per H. Jadi G sama dengan K per H. Jadi K sama dengan G darab dengan H. Jadi kita kira 0.15 darab dengan H adalah 8. Jadi kita dapat 1.2. Maka ungkapannya adalah G sama dengan 1.2 bagi dengan H. Jadi soalan B, G berubah secara songsang dengan H kuasa 2. Jadi G sama dengan K bagi dengan H kuasa 2. K sama dengan G darab dengan H kuasa 2, iaitu sama dengan 0.15 darab dengan 64. Kita dapat 9.6. Maka G sama dengan 9.6 bagi dengan H kuasa 2. G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3H. Maka G sama dengan K bagi punca kuasa 3H. Maka K sama dengan G darab dengan punca kuasa 3H, iaitu sama dengan 0.15 darab dengan punca kuasa 3, 8, iaitu 0.15 darab dengan 2. Kita dapat 0.3. Maka G sama dengan 0.3 bagi dengan punca kuasa 3H. Soalan 4, diberi Y sama dengan 0.5 apabila X sama dengan 16. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 0.04 jika A. Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita tulis Y berubah secara songsang dengan X. Maka Y sama dengan K per X. Jadi K sama dengan X darab dengan Y, iaitu 0.5 darab dengan 16, iaitu kita dapat 8. Maka Y sama dengan 8 per X. Jadi nilai Y apabila X sama dengan 0.04 adalah sama dengan Y sama dengan 8 bagi 0.04. Kita dapat 200. Soalan B, Y berubah secara songsang dengan X kuasa 3. Jadi Y berubah secara songsang dengan 1 per X kuasa 3. Y sama dengan K per X kuasa 3. Maka K sama dengan X kuasa 3 darab dengan Y, iaitu 16 kuasa 3 darab dengan 0.5. Kita dapat 2048. Jadi Y sama dengan 2048 bagi dengan X kuasa 3. Jadi kita nak cari nilai Y apabila X sama dengan 0.04. Jadi kita gantikan nilai dia ke dalam persamaan. Y sama dengan 2048 bagi dengan 0.04 kuasa 3, iaitu 32,000,000. Ini jawapannya. Soalan C, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Kita tulis sebagai Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi Y sama dengan K bagi dengan punca kuasa 2X. K sama dengan Y darab dengan punca kuasa 2X sama dengan 0.5 darab dengan punca kuasa 2 untuk 16, iaitu 0.5 darab dengan 4, kita dapat 2.
Maka Y sama dengan 2 per punca kuasa 2X. Jadi kita nak cari nilai Y apabila X sama dengan 0.04. Y sama dengan 2 bagi punca kuasa 2 0.04. Kita dapat 10. Soalan D, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X. Jadi Y sama dengan K bagi dengan punca kuasa 3X. Jadi K sama dengan Y darab dengan punca kuasa 3X, iaitu sama dengan 0.5 darab dengan 16 punca kuasa 3. Kita dapat 1.26. Maka nilai Y apabila X sama dengan 0.04, kita gantikan. Sebelum ini kita tuliskan, ini Y sama dengan 1.26 bagi dengan punca kuasa 3X. Jadi Y sama dengan 1.26 bagi dengan punca kuasa 3 untuk 0.04, kita dapat 3.684. Soalan 5, hitung nilai S dan nilai T bagi setiap hubungan berikut. A. Y berubah secara songsang dengan X. Jadi Y berubah secara songsang dengan X. Kita tulis ini Y sama dengan K per X. Jadi K sama dengan Y darab dengan X. Jadi dari jadual ini, bila X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Jadi K sama dengan 2 darab dengan 3, kita dapat 6. Jadi persamaannya Y sama dengan 6 per X. Jadi sekarang kita nak cari nilai S apabila Y sama dengan 1.5. Jadi Y sama dengan 6 per X. Nilai S ini adalah nilai X. Jadi X sama dengan 6 per Y, iaitu 6 per 1.5. Kita dapat 4. Untuk nilai T apabila X sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 6 per X. Apabila X sama dengan 5, kita gantikan dia 6 per 5, iaitu 1.2. Maka nilai T adalah 1.2. Soalan B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi Y sama dengan K bagi dengan punca kuasa 2X. Jadi kita gantikan nilai X sama dengan 9.4 bila Y sama dengan 8. 8 sama dengan K bagi dengan punca kuasa 2, 9/4. Kita dapat 8 sama dengan K bagi dengan 3/2. Maka K sama dengan 8 darab dengan 3/2. Kita dapat 12. Jadi Y sama dengan 12 bagi punca kuasa 2X. Jadi kita nak cari nilai S apabila Y sama dengan 2.4. Jadi Y sama dengan 12 bagi dengan punca kuasa 2X. Jadi Y kita gantikan dengan 2.4. Kita dapat 12 bagi dengan punca kuasa 2X. Jadi punca kuasa 2X sama dengan 12 bagi 2.4. Kita dapat 5. Jadi X sama dengan 5 kuasa 2, kita dapat 25. Nilai T apabila X sama dengan 0.04. Jadi Y sama dengan 12 bagi dengan punca kuasa 2X. Kita gantikan X dalam sama dengan 0.04. Jadi Y sama dengan 12 bagi dengan punca kuasa 2, 0.04. Kita dapat Y sama dengan 60, jadi T adalah 60. Soalan 6. Sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buah mesin M yang beroperasi dan masa yang diperlukan T
untuk mencetak buku-buku tersebut. Diberi T berubah secara songsang dengan M. A. Ungkapkan T dalam sebutan M. T berubah secara songsang dengan M. M sama dengan 6 bila T sama dengan 10. Jadi T sama dengan K bahagi dengan M. Maka K sama dengan T darab dengan M, iaitu 10 darab dengan 6, itu 60. Maka ungkapannya T sama dengan 60 bahagi dengan M. Nilai P apabila M sama dengan 8. Jadi T sama dengan 60 bahagi dengan M. Jadi T sama dengan 60 bahagi dengan 8. Kita dapat 7.5. Jadi nilai P adalah 7.5. Jadi nilai Q apabila T sama dengan 4. Jadi T sama dengan 60 bahagi dengan M. Jadi kita gantikan T dengan 4. 4 sama dengan 60 bahagi dengan M. Jadi M sama dengan 60 bahagi dengan 4. Kita dapat 15. Soalan 7. Tempoh ayunan T bagi suatu bandur ringkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan graviti G. Dalam satu eksperimen, tempoh ayunan ialah 1.01 saat apabila pecutan graviti sebanyak 9.85 meter per saat. Ungkapkan T dalam sebutan G. Jadi T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2G. T sama dengan 1.01 bila G sama dengan 9.85. Jadi T sama dengan K bahagi dengan punca kuasa 2G. Jadi K sama dengan T darab dengan punca kuasa 2G, iaitu 1.01 darab dengan punca kuasa 2, 9.85. Kita dapat 3.17. Maka T sama dengan 3.17 bahagi dengan punca kuasa 2G.